Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Okey, so hari ini untuk video kali ini cikgu nak menerangkan tentang isomer. Okey, isomer. Awak tak pernah dengar perkataan isomer ni. Ni mungkin kali pertama awak dengar perkataan isomer. Apakah yang dimaksudkan dengan isomer? Isomer ialah suatu fenomena di mana suatu sebatian organik yang mempunyai formula molekul yang sama tapi formula struktur yang berbeza. Okey, so ini dia punya kita kata dia punya definasi lah. Formula molekul sama tapi formula struktur dia berbeza. Okey. Awak tahu dah bagaimana molekul. Formula molekul tu bagaimana? Formula molekul tu adalah formula yang kita tulis. Contoh macam cikgu ambil butana kan, C4H C4 kalau butana H10. Okey. CnH2n plus 2 kan. Okey, C4H10 adalah ini yang kita panggil sebagai formula molekul. Okey, tapi kalau untuk formula struktur, dia adalah formula yang kita lukiskan dalam bentuk yang panjang begini. Ini adalah formula struktur. C4H10 pun kita masukkan kita punya ni. Dalam kes ni, dia ada formula molekul yang sama, tapi formula struktur dia berbeza. Struktur dia nanti akan berubah. Satu lukis begini, satu lagi lukis begini. Dan bila struktur dia berubah, dah tentulah dia punya nama juga berubah. Ataupun kita panggil nama yang berbeza. Kita tak panggil nama dia butana. Kalau kita lukis straight begini, nama dia butana. Tapi kalau kita lukiskan dalam bentuk yang lain, nama dia berbeza. Tapi dia masih mempunyai formula molekul yang sama. Sebab itu isomer ni yang menjadi pelajar keliru tentang isomer ni ya. Isomer ni dia ada formula molekul yang sama. Formula molekul dia tetap sama. Tapi bila kita nak namakan ataupun struktur dia tu berbeza, nama dia pun akan jadi berbeza. Okey. Apakah masuk isomerism pula? Isomerism ini daripada isomer lah, daripada perkataan isomer, iaitu dia dari segi perbuatan ataupun kita kata fenomena kewujudan sebatian organik dalam bentuk isomer. Okay. So dia ada wujud suatu sebatian organik tu, dia ada formula molekul yang sama tapi dia ada formula struktur yang berbeza ataupun yang berlainan. Okay, kita tengok bagaimana kita nak menentukan suatu menentukan isomer itu bagaimana. Tuliskan formula molekul bagi formula struktur alkana berikut. Okey, so kalau kita nak lukiskan ataupun kita nak tuliskan formula molekul, kita tulislah. Ya, yang ini tengok bentuk dia berbeza tak? Yes, bentuk dia berbeza. Ya, tapi formula molekul dia masih lagi sama. Kalau awak lihat satu, namakan ya, karbon dia ada 1, 2, 3. Tapi kat atas ni ada satu lagi, 4. Okay, so karbon dia ada 4, C4. Okay, dia punya hidrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 campur 3, 10. Jadi H10. Okay. Yang ini pula 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Masih lagi 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H pun masih lagi 10. Ya, formula molekul yang sama untuk kedua-dua struktur ini, tetapi dia punya bentuk dia berbeza. So nama dia pun nanti akan jadi berbeza. Okay, so awak nampaklah di sini ya. Dia ada struktur yang berbeza, formula struktur yang berbeza bagi alkana ni. Alkana lah, ya, tiada double bond, jadi dia adalah alkana. Dia tidak ada kumpulan lain selain daripada kumpulan single bond ya. Single bond kita. Tak ada kumpulan siri homolog yang lain, tak ada. Okey, penamaan. Dia macam lari sikit lah dia punya nota ni ya. Tak apa, cikgu tak dah nak ubah. Kita just go through tengok. Bagaimana kita nak menamakan suatu isomer ataupun satu formula struktur daripada formula molekul yang sama. Sistem untuk penamaan sistem, penamaan IUPAC ya. Yang ni silap lah ni ya. Penamaan IUPAC. IUPAC ni adalah
sistem penamaan dalam kimia lah. Bagaimana kita nak menamakan, bila kita namakan tu kita boleh lukis. Ya, bila kita namakan suatu formula itu, kita boleh lukis dia. Sistem untuk menamakan sebatian organik secara teratur dan sistematik. Ya, secara teratur dan sistematik. Memang sangat teratur. Bila awak lukis tu, awak tahu. Ya, bila awak nampak sahaja formula struktur itu, awak boleh namakan dia. Ataupun awak nampak sahaja nama dia, awak boleh lukis dia. So, dia antara dua lah. Okay, bahagian awal dia, bagaimana awal dia, rantai dia. Rantai sisi dia. Rantai sisi ni adalah kita panggil dia sebagai kumpulan cabang dia. Kumpulan cabang. Kita kena kenal kumpulan cabang. Kumpulan cabang adalah kumpulan yang karbon yang berada di luar daripada rantai induk kita. Nanti kita akan tengoklah. Okay, kemudian bahagian induk dia ataupun bahagian yang paling penting sekali adalah bilangan karbon dalam rantai. Kita kena cari bilangan karbon yang terpanjang dalam rantai tu. Cari kat mana bilangan karbon yang paling panjang. Lepas tu baru kita boleh namakan dia punya nama awal dia. Ataupun kita kata nama apa? Nama tengah-tengah tu nama induk dia. Contoh kalau ada 5 karbon, kita boleh namakan dia sebagai pent. Kalau ada 4 karbon, kita namakan dia sebagai but. Induk ni adalah nama yang paling penting sekali di tengah-tengah tu. Bahagian akhir dia baru kita namakan dia punya siri homolog. Siri homolog sama ada dia adalah alkana, kita letak ana lah. Kalau dia alkina, kita letak ina. Kalau letak alkohol, belakang dia kita letak OL, all. So itu adalah cara kita nak menamakan. Bahagian awal kita akan namakan dulu cabang dia. Cabang metil, etil, propil. Kalau ada klorin, kloro, bromo. So yang itu kita kena lihat ya. Okay, rantai sisi kumpulan yang bergabung ya. Kumpulan yang bergabung pada rantai karbon yang utama. Kumpulan itu kita panggil sebagai kumpulan rantai sisi ya. Dia adalah satu kumpulan yang bergabung pada rantai karbon yang utama. Kumpulan alkil, rantai sisi yang terdiri daripada atom karbon dan hidrogen sahaja. Ini adalah kumpulan alkil. Kita panggil sebagai kumpulan cabang tadilah. Macam mana? So kita tengok nanti ya, dia ada. Kumpulan alkil diterbitkan daripada alkana yang sepadan dengan menyingkirkan satu atom hidrogen. Okay, so kita lihat contoh ya. Okay. So ini adalah bagaimana kita nak namakan dia sebagai kumpulan alkil. Okay, kumpulan alkil adalah suatu alkana yang kehilangan satu hidrogen. Okay, kalau biasa alkana, contoh CH4. CH4 adalah metana. Okay. Kalau dia jadi kumpulan alkil ataupun dia jadi kumpulan cabang, dia akan jadi CH3. Ya. So yang ni dia gabung dengan satu lagi lah. CH3 ni, bila dia ada CH3, dia berada di luar daripada kumpulan induk, kita akan panggil sebagai kumpulan cabang dan nama dia tadi daripada metana, dia berubah jadi metil. Ya. Dia berubah jadi metil. Kalau etana pun, daripada etana sepatutnya C2H6. So kalau dia jadi kumpulan cabang, dia akan jadi C2H5. Maksudnya dia hilang satu hidrogen saja. C2H5. So dia akan nama dia adalah etil. Ya. C2 cabang sini C2H5. Maksudnya dia hilang satu hidrogen. Bila lukis C H H H H H. Yang ni dia gabung dengan kumpulan induk. Di sini. Di sini dia gabung kumpulan induk. Jadi tinggal 5. Propana pula C3H berapa? H8. Jadi dia tinggal C3H7. Propana dia jadi propil. Begitulah. Ya, dia akan tukar IL belakang. Metil, propil, etil, butil. Butana jadi butil. Kalau pentana jadi pentil. So yang tu tak sampai lah. Dia tak akan sampai sebanyak itu. Dia biasa akan pergi kepada metil, etil, propil pun sangat jarang. Ya. So dua yang di atas tu yang penting lah untuk kita namakan kumpulan cabang. Okey.
Kalau kumpulan cabang tu ada lebih daripada satu. Kalau satu, kita namakan dia sebagai metil. Tapi kalau dua, dimetil. Ada dua kumpulan cabang tu. Kalau tiga, kita panggil dia sebagai trimetil. Sama juga, kalau macam ada klorin ada dua, kita panggil dia sebagai dikloro. Kalau tiga, trikloro. Okay? So, itu bergantung kepada berapa banyak bilangan kumpulan cabang itu di dalam suatu formula struktur. Okey, so kita tengok bagaimana kita nak menamakan. Yang first sekali, apa yang perlu kita buat adalah kenal pasti rantai karbon terpanjang. Ini penting ya, penamaan sangat penting. Kalau awak tak boleh nak namakan suatu sebatian itu, awak akan ada masalah. Ya, bagaimana kita nak menamakan tu, ini yang penting awak kena tahu. Okey, kenal pasti rantai karbon terpanjang. Maksudnya awak kena cari kat mana rantai karbon terpanjang tu. Ya. So kita pergi. Contoh di sini kan 1 2 3 4. Yang ini rantai karbon yang terpanjang. Kalau cikgu pergi naik atas contoh cikgu cari rantai karbon terpanjang. Ini gambar yang pertama ni. 1 ni karbon ni 1 2 3. Kalau kita pusing dia ke atas, kita akan dapat 3 sahaja rantai karbon. Kalau kita pergi straight 1 2 3 4, kita akan dapat 4 karbon. Jadi itu adalah dia punya rantai induk dia. Rantai induk adalah rantai karbon terpanjang. Ya. So jangan peninglah. Sebab nanti awak akan nampak ada karbon-karbon yang lain tu, jangan usik. Sebab karbon lain-lain tu akan jadi kumpulan cabang. Ya. Dia akan jadi kumpulan cabang. Okey, 1 2 3 4. Okey, dah dapat rantai karbon terpanjang. Barulah kita bulatkan ya, mesti bulatkan macam dalam gambar rajah. Barulah yang kedua, nomborkan karbon pada rantai terpanjang. Ni cikgu dah nomborkan 1 2 3 4 tu. Tentukan kumpulan alkil pada karbon. Kemudian kita cari kumpulan alkil. Maksudnya kumpulan karbon yang berada di luar daripada rantai karbon terpanjang kita. Daripada rantai induk tadi, dia berada di luar. Okey. So kita ada dua di sini. 1 2 yang berada di atas dengan yang berada di bawah pada karbon yang kedua. Pada karbon yang kita namakan pada karbon yang kedua. Okey, huruf tadi tu ataupun kita punya nombor tadi, kita hendaklah bermula daripada dia mesti dekat dengan kumpulan cabang. Cikgu tak boleh mulakan nombor tu daripada belakang. Contoh cikgu mulakan dia 1 2 3. So cikgu pun sekarang ni kumpulan cabang berada pada karbon yang ketiga, tak boleh. Kumpulan cabang berada pada karbon yang ketiga, dia tak boleh. Sebab dia mesti berada paling dekat. Ya. Nombor tu mesti nombor yang terkecil. Jadi kita kena start nombor tu daripada depan. Ya, dengan macam yang first tadi lah. Start nombor tu daripada depan. Tak boleh start daripada belakang. Kalau kita start daripada belakang, kita akan dapat kumpulan cabang tu, kita akan berada pada karbon yang ketiga. Tak nak. Kita nak nombor yang kecil. Okey, tentukan kumpulan alkil pada atom karbon. So kita ada dua kumpulan alkil. Ya, kumpulan alkil kita berada pada karbon yang kedua. Jadi kita kena sebut dua, bermaksud ada dua kat situ. Dua kali kita sebut sebabnya kumpulan alkil tu ada dua, jadi kita sebut dua. 2, kemudian kita letak sempang dimetil. Sebab apa? Sebab kita ada dua kumpulan cabang metil. Ini adalah kumpulan metil yang cukup bulat ni, warna merah tu. Okey, kenal pasti siri homolog. Siri homolog adalah ana. Ana bermaksud dia adalah daripada kumpulan daripada alkana lah. Ya. So 2 dimetil. Okey. Yang ini kita punya kumpulan cabang, kita namakan di depan, letak but. But adalah induk dia, dan ana adalah akhiran dia ataupun kita punya siri homolog kita. Okey, so itu yang pertama. Kita tengok. Cikgu akan masuk sampai alkana je. Alkina kita buat satu video pendek yang lain Okey, kemudian kita ada ini nak menamakan. Okey, nak menamakan. Cikgu nak namakan dia. 1. Okey, kita ada kumpulan cabang kita tengok. 1 2 3 4. Okey. So itu kumpulan cabang kita yang pertama. Kalau cikgu buat nombor kat cikgu 1 2 3
4 atas. Boleh ke tak boleh? Boleh. Ya, boleh juga. Ya, tak ada masalah. Ya, kita tak ada masalah yang itu. Yang penting sekarang adalah kita punya rantai tu mesti panjang dia, maksimum dia 4 kan? Ada 4. Jadi 4 lah kita boleh. Sama ada kita nak yang ini ataupun kita nak yang sini pun boleh juga. Dia sengit. Boleh juga, tak ada masalah. Boleh juga. Okay, kalau ada dua situasi begini, kita ambil lah yang straight. Lagi senang kita nak namakan. Ya, kalau ada situasi begini. Situasi yang bengkok begini kan, carbon dia ada 4 tapi dia bengkok begini. Jadi awak susah nanti, tak pening awak nak menamakan. Jadi kita just straight saja. Okay, kalau straight 1 2 3 4. Jadi dia boot. Okay, so awak pun tulislah dulu boot. Ya, boot. Kemudian kita tengok dia punya kumpulan cabang dia. Kumpulan cabang dia di mana? Okey, kumpulan cabang dia pada tengok karbon kita nombor 2 ni ada kumpulan cabang 1. Kemudian karbon kita nombor 3 ada kumpulan cabang lagi 1. Jadi kumpulan cabang kita berada pada 2 dengan 3. Ya. 2 dan 3. Kemudian sempang. Sebabkan dia ada 2 kumpulan cabang, iaitu kumpulan cabang metil. So, kita pun letak dimetil. Kena straight lah cikgu nanti. Padah balik. 2, 3 dimetil. Boot. Dia apa? Dia adalah tak ada double bond, tak ada apa. Jadi, dia adalah kumpulan alkana. Jadi, ana. 2, 3 dimetil butana. Okay, so itu cara kita nak menamakan. Okey, yang ini pula kita tengok. Yang di bawah ni dia lagi panjang dia bagi kan. Okey, kita tengok yang straight dulu. Yang straight 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang straight ada 5. Okey. Kalau yang kita pergi yang atas ni, kita pergi ni straight yang pertama. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. Ada 5 karbon di sini kan. 5. Lepas tu 1, 2, kita pergi yang di atas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 tak boleh lah. Tadi 5 lagi banyak. Ni panjang ke bawah ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini adalah kita punya rantai karbon yang paling panjang. Iaitu 6. Ya, yang di bawah ni. Dia cabang. Dia macam ular sikit. Tapi masih lagi merupakan rantai. Kita masih boleh tengok dia sebagai rantai karbon terpanjang. Jadi bila dia 6, kita namakan dia punya induk lah. Induk dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia adalah pen. Ya, pent. Namakan begitu. Okay. Kemudian kita tengok penomboran kita. Penomboran kita mesti cikgu cakap tadi bermula dengan nombor yang paling dekat. Nombor yang paling kecil. Dia punya metil dia. Kalau cikgu start daripada bawah ni nombor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cikgu akan dapat metil cikgu pada 3, 4 dan 5. Kalau cikgu start daripada depan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So cikgu akan dapat nombor dia 2, 3, 4. 2, 3, 4 untuk kumpulan cabang cikgu. So cikgu akan start dengan depan ataupun sebelah kiri ni. Cikgu akan start daripada depan ni. Daripada nombor yang cikgu bulat ni. Okey. So kumpulan metil kita ada 1, 2 dan juga 3. Itu adalah kumpulan metil. Kumpulan yang berada di luar daripada rantai karbon terpanjang kita. Okey, jadi dia berada, metil tadi berada pada nombor 2, kemudian berada pada nombor 3 dan berada pada nombor 4. Sempang dia ada 3 kumpulan metil, jadi trimetil. Ya, pentana. Okey, 2, 3, 4 trimetil pentana. Okey. Tiga ahli pertama alkana tidak menunjukkan isomerism. Bermaksud daripada metana, etana, propana tak ada isomerism. Maksudnya
Nama dia tu tak boleh ubah-ubah dah. Dia punya formula struktur dia pun hanya ada satu saja. Alkana hanya menunjukkan isomerisme mulai butana. Maksudnya hanya start butana saja kita boleh ada dua ataupun lebih dia punya bentuk ataupun struktur dia. Okey. So yang ini adalah formula struktur mungkin bagi C5H12. Okey, yang ini adalah pentana ya. Formula struktur. Macam cikgu sebut tadi, bila kita nak lukis, kita lukis dulu rantai terpanjang dia. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini dia punya isomer yang pertama. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, ini isomer kita yang pertama. Okey, kemudian isomer kita yang kedua, kita jadikan, bila dah 4 di sini, kita jadikan satu tu sebagai dia punya rantai cabang karbon tu. 1, 2, 3, 4. Sekarang ni tinggal 4 kan? Tadi kita buat 5. Kita masukkan satu pada sini. Dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini adalah isomer kita yang kedua. Okey. Jangan pula awak pergi lukis begini ya. 1, 2, 3, 4. Lepas tu 5 di bawah ni. Tak boleh. Sebab dia masih lagi mempunyai 5 rantai karbon terpanjang kalau awak lukis dia begini. Cuma dia dalam bentuk ular. Tapi kalau di sini tak. Dia punya karbon ataupun kumpulan cabang ni dia dah pecah. Awak hanya ada 4 sahaja kumpulan rantai panjang karbon awak. So yang ni kita akan namakan dia sebagai metil lah. Okey. Kemudian kita lukis satu lagi. 1, 2, 3, 4. Tak boleh, 4 tak boleh dah. Kalau kita lukis 4, ni 1, 2 kan. Contoh kalau cikgu lukis begini, 1, 2, 3, 4. Tapi cikgu ubah dia punya karbon dia di sini. Dia tak jadi juga. Sebab penamaan kita akan mula daripada depan lah, 1, 2. Dia tetap 2 metil. Kalau kita start daripada, kalau kita letak di sini, dia akan jadi 1, 2, 2 metil. So tak ada perubahan nombor. Sebabnya kita akan buat penomboran melalui nombor ataupun kumpulan metil yang paling dekat dengan rantai karbon. Jadi kita putuskan dia sampai 3. Kemudian ada 2 lagi karbon. Kita letak atas dengan bawah. Karbon. So kita dapatlah H. Ni C tadi kan. C. 3H lah. 3H. Bawah pun 3H. Atas tepi pun 3H. Jadi dapatlah 12H. Okey. 3 formula struktur yang berbeza. Ni pun ada nama dia lah. Nanti kita boleh namakan dia kemudian. Tak ada masalah. Cuma dalam Adura punya nota ada banyak latihan dalam tu tentang isomerisme. Nanti cikgu akan bagilah. Cuma cikgu akan buat video yang kedua tentang bagaimana kita nak menamakan alkina pula selepas ini. Okey. So kita berhenti sampai alkana dulu. Penamaan alkana. Kemudian nanti video seterusnya kita akan pergi kepada penamaan alkina pula. Okey, itu saja untuk kali ini. So, terima kasih dan kita jumpa lagi.